Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Masih lagi dalam perbahasan kita Aqidatul Awam pada bait yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu taala wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi. Sifat mustahil bagi Allah dan sifat mustahil bagi Rasul ada lawannya adalah pada bagi sifat wajib tersebut. Mustahil lawan kepada setiap sifat yang wajib. Fahfaz li khamsina bi hukmi wajibi. Hafalah kamu 50 sifat yang disebut ini. Nah, jadi dimaksudkan di sini wajib bagi setiap mukallaf untuk beriktikad mengatakan bahawa sifat mustahil bagi Allah dan Rasul adalah lawan bagi setiap sifat wajib dan sifat wajib bagi Allah dan Rasul. Nah, jadi bilangan mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat Allah dan Rasul campur dua-dua sekali. Jadi berapa? 24. 24 kan 20 sifat wajib bagi Allah. Ya. Kemudian 20 sifat wajib bagi 20 sifat mustahil bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Allah, 4 sifat wajib. 4 sifat wajib bagi Rasul dan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Nah, jadi sifat mustahil berapa? 20 campur 4. Jadi 48 48 jadi khamsin ni berapa pula? Khamsin campur dari sifat harus. Sifat harus satu bagi Allah, satu bagi Rasul. Jadi 48, 49, 50. Boleh tak? Itu yang dimaksudkan dengan 50 akidah. Boleh tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kata kita dalam kitab ni disebut senang. Hafal 50 sifat tersebut. Tengok balik sifat lawan dia saja. Wujud lawannya Adam. Wujud lawannya Adam. Kalau kata Allah disebut dalam bait ni oleh Al-Imam Iwad Ibn Ahmad Al-Ghamrawi, dia kata apa? Ad-daduha ashruna mithluha atat. Lawan bagi sifat yang wajib dan juga 20. Di kulli wasfin naqidun fima thabat. Setiap sifat dia ada sifat yang berlawan dengan dia. Yang wahiyal adam, lawan bagi wajib. Wujud. Huduthuhu, hudus kadzal fana. Huduthuhu yakni qidam. Qidam lawannya hudus, hadis. Qadim, al-fana lawannya baqi, baqa. Wa kaunuhu mumathilan jalla lana. Kaunuhu mumathilan maksudnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah lawannya mumathil. Sama dengan makhluk. Adamul qiyami atau ta'daduhu. Adamul qiyam lawannya qiyamu ta'ala bi nafsihi, lawannya adamul qiyam. Maksudnya kena ada yang menjadikan dan juga mendirikan sifat Allah Ta'ala. Ta'daduhu wahdaniyah. Jadi wahdaniyah lawannya ti'dad ataupun ta'addud fi sifat wal af'al wal dzat. Wa ajzuhu an mumkinin ijaduhu. Qudrah. Lawan qudrah ajz. Kadza karahatun wa jahlun samamu. Karahah iradah. Iradah maksudnya ada yang menghalang daripada sifat iradah Allah. Mustahil. Jadi wajahlun lawannya ilm. Samamun. Samam. Apa dia? Kalam. Samam kalam. Bakam kalam. Bakam kok no. Samam bisu. Bisu kalam. Wal mautu aidan. Maut hayah. Lawan bagi hayah. Al-ama. Basir. Kan basar. Al-bakam sama. Perkataan sama. Wa ma baqi min diddiha qad bana min dha falaysa yaqbalu al-bayan. Falaysa yaqbalu al-bayana wa awjiban lil anbiya al-amanah. Yang wajib bagi para nabi amanah, was-sidqa wat-tabligh wal-fatanah, wa didduha ahilhu kal khiyanah. Lawan bagi sifat fatanah, amanah apa dia? Khiyanah. Lepas tu lawan bagi sidqu al-kadhib. Lawan bagi tabligh kitmanuhum. Diyanah. Fatanah baladah. Lawannya baladah. Gila, bodoh. Fadzal ladzi qad wajaba lillahi war rusulil kirami an-nujaba. Jadi ada berapa? 48 campur dengan 2 lagi. Jadi masuk dengan sifat harus ada 50. Boleh tak? Baik. Kemudian bait yang ke-15, tafsilu 25 lazim kullu mukallafin fahaqqiq waghtanim. Maksudnya wajib bagi setiap mukallaf
untuk dia mengetahui secara tafsil 25 nabi. Yang dimaksudkan dengan lazim di sini 20 lazim, yakni wajaba wa farada, wajib bagi mereka untuk mengetahui. Baik, di sini juga disebut oleh al-Imam Allah sama al-Bajuri radhiyallahu anhu. Imam Bajuri kata apa? Wajib ini wajib hafal ke wajib tahu? Kata disebut ni an ya'rifa, mengetahui, wajib tahu. Bukan wajib hafal. Nah, ada orang kata dia wajib hafal. Tak wajib hafal. Contoh kalau kita tanya kat makcik di kampung, dia tak hafal 25 nabi. Makcik hafal tak 25 nabi? Tak hafal. Kapiak ke? Tak kapiak. Kalau saya tanya satu-satu, Nabi Ibrahim nabi ke tak? Nabi. Memang. Nabi Muhammad? Jelas lah tu. Nabi Isa? Ya, jelas. Nabi. Cuma tak hafal. Tak hafal nama. Tak apa. Yang penting bila ditanya, dia mengaku kata tu Nabi. Kalau dia tak mengaku, kita beritahu kata ni Nabi sebenarnya. Dia pun beriman dengan perkara tersebut, maka diterima iman dia. Maknanya itu maksudnya. Kullu mukallafin fahaqqiq waqtanin. Jadi setiap mukallaf wajib untuk mengetahui 25 nabi ni. Fahaqqiq, dan kita kena yakin sungguh-sungguh bilangan para rasul ni adalah 25 waqtanin. Maka Allahumma salli kamu akan dapat satu kelebihan yang besar bila mana mengetahui nama-nama tersebut. Dan kemudian seterusnya kata Imam Al-Bajuri, apa nama-nama nabi ni? Kalau disebut di sini sebelum Imam Bajuri, Imam Suhaimi kata. Imam Suhaimi kata wajib bagi setiap mukmin untuk mengetahui dan juga untuk mengajarkan anak-anak mereka dan isteri-isteri mereka dan juga khadam-khadam mereka yang berada di rumah nama-nama para rasul yang disebut dalam Al-Quran. Wajib kena cerita. Jadi kalau boleh ajak anak-anak pada kecil ni sebut nama Nabi dulu. Nama Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad, lepas tu ataupun sebut nama ikut turutan, Adam, Idris, Nuh. So dia bagi dia sebut nama tu selalu. Sebab budak ni kadang-kadang kita nampak dia tak apa ambil perhatian. Cerita-cerita dia duduk pada dia duduk dengar begitu. Berulang kali insya-Allah dia akan. Jadi Allah selamat, kita bagi pengajaran kepada kanak-kanak kanakshi alal hajar. Seumpama kita mengukir di atas batu, payah tapi dia lekat lama. Tapi ajak orang tua, dia macam nakshu alal ma'. Macam kita tulis atas ayak. Senang tapi tak lekat. Tidak. Ini gambaran yang ulama bagi, mengajak orang tua-tua dengan mengajak kanak-kanak kecil. Sebab tu ulama sangat ambil perhatian terhadap pembinaan kanak-kanak. Sebian ni sangat penting. Sebab tu mak ayah, ibu bapa yang ada anak, ni tugas mereka tu adalah sebagai tempat tarbiyah yang pertama. Rumah tu tempat tarbiyah yang pertama. Untuk tarbiyah anak tadi mengenal Nabi dan Rasul dan para awliya. Sebut nama-nama para awliya. Kalau dia dah mumayyiz sikit, boleh faham cerita dah. Jangan cerita benda-benda yang pelik-pelik. Boleh cerita, cuma banyakkan cerita para awliya. Suruh dia cintakan para wali. Suruh dia cinta para ulama. Cerita manaqib para wali dan sebagainya. Jumpa ulama, ni tuan guru, ulama kena hormat macam ni, sekian. Kena cerita. Moga dia akan ditanam perasaan cinta dengan para alim ulama. Baik. Kemudian Allah SWT disebut dalam sebuah bait syair yang disebut oleh Imam Suhaimi, asma'ur ruslin biqur'ani 'alaika tajib ka adamin Zakaria ba'da yunusihim Nuhin wa Idris Ibrahim wal Yasa' Ishaq Ya'qub Ismail salihihim Ayyub Harun Musa ma' Syu'aibihim Dawud Hudin Uzairin thumma Yusufihim Lutin wa Ilyasa dzil kifli aw ittahada Yahya Sulaiman Isa ma' Muhammadihim. Sedap baik ni. Anda boleh buka dalam dalam kita punya kitab tu ada dah sebut dia. Baik. Sebahagian ulama maksud dikatakan Ilyas Zulkifli aw ittahada. Sebab berlaku khilaf. Nabi Zulkifli ni adakah dia Nabi Ilyas ataupun dia ni siapa dia? Ataupun dia ni nama Nabi yang khas, Zulkifli. Zulkifli, Ilyas ni orang yang berbeza ke sama? Sebahagian kata Zulkifli itu adalah Ilyas alaihissalam. Sebahagian kata Zulkifli itu adalah Yusha' ibn Nun. Sebahagian kata Zulkifli itu adalah Zakaria alaihissalam. Sebahagian kata dia Hizqil.
Nabi Allah Hizqil ibni Ajuz. Ya. Sebagian kata gitu. Kenapa nama Ajuz? Karena mak dia ni perempuan tua yang dia minta kepada Allah, moga Allah Ta'ala lahirkan anak. Waktu tu dia dah tua dah. Maka lahirlah Hizqil AS. Nabi Hizqil. Nabi dia banyak, Nabi Samuel, Hizqil, Daniel. Ini nama-nama Nabi Bani Israel. Baik. Kata Imam Jalal Mahalli, dinamakan Zulkifli li'annahu takaffala bisiyami jami'i naharihi wa qiyami jami'i lailihi. Jadi dia sembahyang. Dia ni kerja dia ditaklifkan untuk dia puasa sepanjang hari. Setiap hari dia kena puasa dan juga setiap malam dia kena bangun malam. Takaffala. Ya. Ini dia punya taklif yang diletakkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Zulkifli AS. Kata Imam Baijuri, para Nabi dan para Rasul, adat ataupun bilangan para Nabi dan Rasul tidak ada hasr. Maksudnya tak boleh kita nak sebut Nabi ada 124,000. Tak boleh nak isbat benda tu. Jadi apa dia maksudnya? Kata Imam Ghazali, li'annahu rubbama adda ila isbatin nubuwati aw risalah liman laysa kadzalika fil waqi'. Jadi kalau satu lagi, kita tak boleh nak letak secara khas dia punya adat dia. Kalau kita kata 124,000, tengok-tengok. Para Nabi sebenarnya ada 125,000. Dia nak pula. Maksudnya kita dah nafikan 1,000 orang Nabi. Waktu lebih selamat pada tawakuf. Ini baru tawakuf. Bukan MCA, DAP, besok mana, tawakuf. Bukan itu. Tawakuf ni boleh. Sebab ni bab akidah. Bab akidah kita. Ini jaga. Baik, kata itu kita Imam Ghazali. Baik. Kalau kata yang kalau kata apa ni, oh slow sikit laju. Dia tengah duk keluar ni. Dia slow, dia lupa nak cakap apa. Okay, kalau kata Allah kita Imam Ghazali. Imam Baijuri kata. Contoh kalau ada seorang yang beritahu kata kat kita, baik dia ni Nabi ke tak? Sebut nama orang zaman dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Sebab fatrah di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Sebelum zaman Nabi Isa lagi. Zaman Nabi Muhammad tak ada Nabi lain, mereka Nabi SAW. Itu Nabi Khidir. Tak, maksudnya Nabi yang menyampaikan risalah. Nabi Khidir tidak sampaikan risalah, dia Nabi. Dalam pandangan yang kata dia Nabi. Baik. Jadi apa ni, mungkin zaman dulu ada Nabi, dalam satu masa ada dua Nabi. Nabi ni pada kaum ni, Nabi ni pada kaum ni. Contoh Nabi Allah Lut. Nabi Lut AS di kampung Sodom. Nah, Nabi Ibrahim waktu tu ada juga waktu tu. Sebab Nabi Lut AS anak saudara Nabi Ibrahim. Dia anak saudara. Jadi Nabi Ibrahim waktu tu di mana? Di Palestin. Jadi ada dua Nabi dalam satu masa. Boleh jadi. Tu Nabi Zakaria, Nabi Harun, ya, Nabi Yahya, dan sebagainya lah. Baik. Tiba-tiba ada seorang ni beritahu kita, ada seorang ni nama dia sekian-sekian. Dan bila tengok kaji-kaji sejarah, dia ni rasa macam dia ni Nabi. Contoh, Gautama Buddha. Gautama Buddha mengasah agama Buddha. Apa nama? Guantanamo Buddha. Oh, nama Guantanamo lah. Saya ambil bahasa Inggeris je. Guantanamo tu nama ni lah. Tak apa. Ingatkan nama apa ni? Tempat kena menyerah. Gautama kan? Guantanamo tu nama tempat menyerah. Ya, nama saya. Ya, memang yang tu nama dia. Itu pun nama dia. Oh tu. Oh, khilaf lah ni. Bagilah. Baik, tak apalah. Sebutlah mana pun. Buddha. Tenang rekam. Dia ni Nabi ke tak? Kalau orang tanya kita. Dia hidup zaman sebelum zaman Nabi Musa. Bahkan kata sekali dengan Nabi Musa. Zaman itu zaman sekali dengan Nabi Musa. Dia lama lah. Antara sebab tu agama Buddha antara agama tertua di dunia. Antara agama tertua di dunia agama Buddha. Puluhan ribu tahun agama dia. Kalau kita tengok balik, kalau tengok dalam ajaran 8 lapis mulia dia tu, ada ajaran sufi dalam. Tak mau orang pandang. Nah, biar apa ni, taklil, fitu'an, makan kurang, buat baik pada orang dan sebagainya. Ini ajaran baik. Ya. Cuma diseleweng. Mungkin diseleweng. Baik, kalau orang tanya kita, adakah Guantanamo ni, pas ni, Buddha ni, adakah dia ni Nabi ataupun tidak? Kita nak jawab apa? Jawapan yang paling selamat pada kalau kita jawab ada dalil sahih, tak ada dalil, tak, dia bukan Nabi.
Baik, kita kata itu tak ada Rasul, betul tak? Kita kata dia tidak Nabi. Tengok-tengok di akhirat dia Nabi. Masalah kita. Kita dah mendustai seorang Nabi. Allah Ta'ala. Dia nak selamat je, Imam Majuri kata apa? Imam Majuri kata cara nak jawab dia, kalau orang tanya macam tu, kita jawab, kalau dia Nabi di sisi Allah, saya beriman dengan dia. Kalau dia bukan Nabi di sisi Allah, saya tidak beriman dengan dia. Jawapan tu apa ya? Jawapan pelepah diri. Nah, kita letak dua tu. Kalau dia Nabi, saya beriman. Kalau dia tidak Nabi, saya tidak beriman. Jadi di depan Allah Ta'ala nanti, kalau dia tengok, memang Nabi. Alhamdulillah, saya dah jawab dah tu. Kalau dia Nabi, saya beriman. Nah, kalau dia tak Nabi, Alhamdulillah, saya tak salah. Betul ya? Saya dah sebut dah, kalau dia tak Nabi, saya tak beriman dengan dia. Jadi jawapan tu sama juga kita kena bagi. Sebab ada orang buat kajian lah, berkenaan dengan apa ni, ketemu budak ni. Dia buat kajian, sebahagian kata sebahagian, ada yang sebahagian kata dia Nabi. Nah, Nabi. Dan Nabi, bukan Nabi, ya Rasul. Diutus kepada kaum tertentu. Nah, dia utus kepada kaum tertentu, kemudian diselewengkan dia punya ajaran dia. Dan mungkin ada suhu bagi dia. Mungkin ada kitab dia. Tapi kitab tu sebab apa? Sebab bila buka Veda, ya, buka Veda apa semua, ada nama Nabi SAW dalam tu. Dan kitab tu dah puluh ribu tahun. Sebut nama Nabi SAW dalam tu. Sifat Nabi semua dalam tu. Macam mana boleh ada kitab lama gitu? Melainkan dia ada alaqah dengan agama wahyu. Satu ya. Cuma Buddha termasuk dalam agama Samawi sebab tak disebut secara jelas. Satu, Buddha termasuk dalam agama. Bukan orang tak panggil Buddha, panggil Buddha. Buddha termasuk dalam agama wadai kan. Agama ciptaan manusia. Memang sebab dia bercipta. Mungkin asalnya suluk, kemudian jadi agama. Asalnya cuma jalan terbiah, kemudian jadi agama apa? Boleh jadi. Dan kerohanian dalam agama Buddha pun kuat. Sebab tu mereka punya tokong, mereka punya sihir mereka pun kuat. Sebab rohani mereka tu, rohani syaitan kan. Sebab mereka dah lari daripada jalan. Kalau kata betul, apa ni, pengasas dia tu adalah Nabi. Yang bawa jalan sebut. Lepas kita pegang dengan pandangan yang kita sebut tadi lah. Dua jawapan tersebut. Baik. Kemudian diceritakan dalam bait syair yang bait nazam yang seterusnya, bait yang 16, 17, 18, 19, keseluruhan nama Nabi tersebut. Apa dia yang disebut oleh nazim? Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu Ma'. Nah, sebenarnya Adamun ni hanya sebagai darurah syiariyah. Sebab Adam alaihissalam dia mamnu' min as-sarf. Kata tak boleh buat tanwin. Tapi dia buat tanwin sini kerana apa? Kerana darurah syiari. Kerana syair sebab nak bagi mustaqim dia punya wazan ni, wazan ni. Wazan taf'il bagi apa ni? Taf'ilat bagi arud qafiyah. Baik, hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu Ma'. Yang pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, Nabi Allah Adam alaihi salam Abul Bashar. Adam Abul Bashar. Saya ada kitab di sini tu Sirah Nabiyyin wal Mursalin. Nah, cuba ambil jilid satu ya. Kitab ni 5 jilid ni cerita bab nabi-nabi semua. Kitab ni pun orang hadiah. Sebab saya buat pengumuman, siapa nak hadiah? Apa pun bagi duit ke saya. Saya pun pergi beli tu. 5 rak. Senang jadi ustaz ni. Abang kan. Jadi saya abang dalam majlis kata saya teringin nak beli kitab. Ada 5 jilid kitab tu. Harga 250. Duk 5 rak. Ada 2 lagi. Kata. Kalau duit tak apa nak ada pula. Tak ada lah nak beli. Kalau tak apa lah. Habis majlis, terus buat main satu sampul. Nah, 250 dah tu. 50 kena. 250 ni ustaz ni ada orang bagi. Tak tahu ikhwah ke akhwat. Tanya ikhwah ke akhwat bagi ni. Dia tak bagi habaq. Cuma dia suruh ustaz beli kitab. Beli terus kan. Saya pergi terus ke Makrak tu. Beli kitab tu. Ni kitab ni. Kitab dihadiahkan oleh hamba Allah. Allah tak tahu dia. Baik ni disebut ada gambar ni. Gambar daripada ni. Disebut kata tempat Nabi Allah Adam AS turun ketika mana? Diturunkan ke muka bumi Allah Ta'ala. Di Jabal Buz. Di India. Ya, ni. Dia panggil Jabal. Dia panggil Qimmatu Adam ni. Atas gunung ni. Dia ada satu kuil. Dalam kuil ni kata ada tapak kaki Nabi Adam AS. Ni tapak kaki dia. Tapak kaki dia sangat besar. Tapak kaki dia pijak-pijak tu kan. Nabi-Nabi kan pijak. Batu dia akan jadi lembut. Dari tapak kaki tu sampai lah dah. Katanya sebahagian pandangan kata gitu. Di mana ni? Di Hind. Di India di mana? Di pulau ni. Pulau bawah ni. Di India, di pulau bawah.
Cerita ada gitu kan. Banyak baca kitab ni, Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam dah. Gambar semua. Tempat Nabi pernah singgah, tempat Nabi Ibrahim pernah singgah, tempat di mana tempat Nabi Yunus alaihissalam. Saya buat cadangan sekali. Kata lepas ni, kalau kata terikat travel di sini kan, duk bawa saya pergi ke Mekah tu. Beri cadangan kata kalau boleh bawa pergi jalan pergi tempat Nabi-Nabi ni. Kita ada kitab ni kan. Jadi kalau boleh bawa pergi, sebab peta apa semua dah. Kita ada cadang, insya-Allah. Kita akan buat jalan setiap apa ni negara Nabi-Nabi tersebut. Akan pergi ke apa ni Ninawi. Ninawi tempat Nabi Yunus. Ninawi. Akan pergi ke sana, pergi ke tempat Nabi-Nabi, 25 Nabi. Jejak Rasul lah. Ya. Tapi bukan bawah TV3 lah. Jejak kita sendiri. Di Turki ada. Di Turki Nabi Allah Ibrahim AS. Di Turki apa ni satu kampung ni katanya di Kapadokia. Kapadokia. Tak ingatlah. Jauh daripada Istanbul, jauh. Orang duk pergi Kapadokia ni apa ni dia sebut tak tahu tu. Lebih kurang tu dah nama dia. Di tempat Kapadokia ni depa duk pergi duk naik tu, naik belon. Duk dak medik kalau pergi sana, depa kaya. Banyak duit belon, nak naik belon tu $100. Naik belon je $100 seorang. Sanggup naik belon. Naik terbang tu antara pusat peringginan Nepal lah. Bayar insurans bos semua, termasuk $100 tu lah. Kalau jatuh mati dapat insurans. Tapi dapat kata bawa tu. Sebab dia mati lah. Jadi apa ni, kalau naik tu sonok lah, sonok. Boleh petik buah aprikot sambil duduk atas belon tu. Memang menyenokkan lah. Tapi memahalkan lah. Duit habis banyak. Tapi tak tahu banyak di Kapadokia tu ada juga kampungan tempat dikatakan Nabi Allah Ibrahim AS lahir di situ. Tempat tu sangat cantik. Nabi Ibrahim AS dilahirkan dalam satu gua. Dan gua tu jadikan masjid sekarang di Turki. Ada dalam gambar. Comel masjid. Kecil lah. Dan di tempat tersebut ada juga tempat Nabi Ibrahim dibakar. Hak dibakar tu jadi kolam. Buat tasik, tepi tu ada masjid, dia buat masjid. Kolam tu ada ikan banyak dan ikan tu di situ tidak boleh dimakan. Sebab orang di situ berpandangan kata ikan tu jadi daripada debu bakar Nabi Ibrahim. Sebab tu haram makan. Kerana ni antara ikan-ikan yang lahir daripada benda yang nak membakar para Nabi Allah. Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi dia haramkan makan ikan-ikan. Ikan tu sonok lah tu. Dijamu makan. Sonok benar lah tu. Comel. Kawasan tu pun cantik. Di Turki. Kita pergi mana pun kalau dia ada sejarah. Kita pergi tempat tersebut. Baru sonok pergi. Kita pergi jalan gitu tak tahu tempat apa. Tengok kolam-kolam apa tu ni. Tahu kan. Balik dah baru tahu. Rugi. Jadi kalau pergi mana-mana pun kalau ada sejarah tempat tu dulu. Orang elok pergi. Tahun depan dia kata insya-Allah nak bawa pergi Sepanyol. Saya ni pergi ya. Syok. Dia kata. Jadi zojah saya tu sonok lah dia sebab kahwin dengan saya. Tu cadang nak bawa alim. Bawa anak lah. Nuhun, hurun, nah, mak. Apa dia boleh melawak dia tak apa. Dia faham. Yang kedua Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris masih hidup di langit yang keempat. Sebagian pandangan kata langit keenam. Sebagian kata pandangan langit ketujuh. Sebagian kata dalam syurga Nabi Idris. Dimasukkan dia selepas mana dia merasai mati. Dan dia ni adalah Nabi Idris alaihissalam, datuk kepada Nabi Allah, datuk kepada ayah Nabi Nuh. Nabi Idris adalah datuk ayah Nabi Nuh, jaddu Abi Nuh alaihissalam. Jad Abi Nuh, datuk ayah. Jadi apa dia? Moyang-moyang. Kita panggil apa? Moyang ni datuk. Ayah, moyang. Ayah, datuk, moyang. Satu lagi tu. Faham tak? Datuk kepada ayah. Apa dia moyang? Bapak moyang. Kalau yang. Baik. Yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam. Ini turutan yang betul. Ini turutan yang tepat. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala telah selamatkan dia daripada taufan, daripada banjir besar. Cerita dah banyak lah. Ini kalau ni, hak ni boleh pula kitab khas pula berkenaan sejarah Nabi-Nabi. Hak ni dibuat oleh Syekh Al-Alimul Aldamah Arif Billah Syekh Muhammad Aid Abdullah Yaqub Al-Husaini. Di majlis kitab ni dia kaji sungguh pasal Nabi-Nabi. Buat kajian pasal Nabi dan kemudian apa ni Allah SWT ditetapkan pula gambar
Bahtera Nabi Nuh, di mana tempat terdampar kapal tersebut. Bahkan kata di Turki. Tetap di Turki juga kapal itu. Bukit Judi di Turki. Akan kata itu. Dan bentuk dia bentuk kapal semua. Dan orang putih pula buat kajian. Mak Saleh buat kajian di satu universiti. Dibuat pula tengok dari segi bentuk ni, apa bentuk gambaran kapal ni. Dan sangat ajib. Kapal dia sangat menarik kalau tengok. Ditutup atas dan bawah. Ada ni orang panggil apa? Ada kapal Nabi Nuh AS ni ditutup dengan dia punya bumbung pun ada. Bentuknya bulat besar. Dan si padu dia tu sangat comel untuk nak berlayar. Dan dengan kayu yang sangat mahal. Jadi dalil kata Nabi Allah Nuh AS ni orang yang sangat bijak dalam pertukangan. Jadi semua ilmu yang Allah ajar. Lepas tu kata ada sebagian ulama sebut semua ilmu yang kita ada di muka bumi ni semuanya adalah warisan pada para nabi terdahulu. Dan semua ilmu tersebut ada pada Nabi SAW. Semua ilmu tu ada pada Nabi SAW. Nampak tak? Cucuk tanam, menjahit. Jadi kadang-kadang setiap kerja yang kita buat ni sebenarnya adalah kerja para Nabi dahulu. Tu kata mulia. Dan kerja paling besar sekali adalah mengajar manusia. Alim ulama. Dan ini kerja paling besar. Dan ini adalah kerja semua para Nabi. Tidak ada khilaf. Baik. Yang keempat, Nabi Allah Hud AS. Hud yang mana Allah Ta'ala telah menyelamatkan beliau, baginda dan juga para keluarganya yang terselamat dan juga ahli pengikut Nabi Allah Hud AS daripada dihancurkan oleh angin sarsar, rih sarsar. Rih sarsar ni apa dia? Angin yang sangat kuat suara dia. Yang menyebabkan kaum 'Ad hancur. Jadi kaum Nabi Hud diutus pada kaum 'Ad. Yang kelima, Saleh. Nabi Allah Saleh AS yang mana Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Allah Saleh dan juga kaumnya yang beriman daripada sayhata Jibril. Min sayhata Jibril. Daripada seruan ataupun tempikan Sayyidina Jibril AS. Dan Jibril antara kelebihan dia, pekikan yang sangat kuat boleh menyebabkan mati satu kaum. Kaum Samud dihancurkan dengan pekikan Jibril AS. Jibril turun, jerit sekali, mampu habis. Ini kehebatan Jibril AS. Yang keenam, Nabi Allah Ibrahim AS. Ibnu Tarah. Bifathir Ra. Ibnu Tarah. Kenapa disebut Ibnu Tarah? Kerana beritahu kata bukan Azar, itu ayah Nabi Ibrahim AS. Azar pak saudara Nabi Ibrahim AS. Bapa saudara, bukan bapa dia. Dalam Quran dia sebut Abaka Azar kan. Yang bila Nabi Allah Ibrahim AS nak tegur bapanya, abahu. Aba digunakan perkataan abu. Azar, jadi abu dalam bahasa Arab tidak mesti bermakna ayah. Walid, kalau walid baru betul ayah betul. Kalau abu tak tentu lagi. Mungkin ayah saudara. Kata Syekh Sya'rawi, itu adalah adat orang Arab. Kita jangan terjemah ikut bahasa kita. Terjemah bahasa kita memang senang. Dia Al-Quran turun dalam bahasa Arab, kena faham ikut yang Arab faham. Jadi kata Syekh Sya'rawi, kalau orang Arab yang fasih, kalau mai ke rumah, ada seorang mai rumah, tanya dekat anak tuan rumah sebut, aina abu? Budak ni akan jawab, budak yang fasih dalam bahasa Arab, dia akan tanya pula, abu man? Abu man? Abu mana satu? Abu fulan, pak saudara banyak. Tapi kalau mai aina al-walid, nampak tu ipak dia. Nampak tak? Ni beza bahasa. Jadi pentingan bahasa tu penting. Baik. Bateri nak habis. Jadi macam mana ni? Baik, jadi kita sambung Nabi yang seterusnya pada halaqah akan datang, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.